Wish. Bos. Asal. Kita dah nak start ni. Dah nak start sekarang dah? Dah nak start sekarang Okey, jom. Weh, kacau aku hari ni. Hari ni hari saya rehat sebenarnya. Tapi tak apa. Untuk kita punya viewer kat luar sana kan. So, untuk kita punya pengedar, so saya buatlah. So, sebab apa saya cakap macam tu? Saya jarang keluar dekat media sosial sebabnya saya tak suka sebenarnya keluar kat media sosial sebab saya rasa saya orang yang lebih suka duduk di belakang takbir. So tak apa, untuk kali ni banyak episod untuk korang. So jangan lupa terus support kita punya media sosial. Kita ada TikTok, kita ada IG, kita ada Facebook dan kita ada YouTube. YouTube tu korang kena subscribe. Bagi ramai-ramai untuk diorang tengok kita punya video sebab banyak dalam tu video yang memang kelakar. Jenis kelakar kan. Sebab dalam TikTok tu banyak kelakar, banyak kisah pengajaran juga. So the first episode dalam sana sini sehalim ni, so saya menampilkan diri saya sendiri. Saya menampilkan diri saya sendiri untuk the first kali episode. So kita saksikan siapakah orang yang pertama yang sehalim akan jemput. Okey? Jom. Saya punya kasut, sabar. Saya punya kasut. Jom. Saya banyak kasut. Tapi dia letak dekat, dia ada bilik. Ke rumah saya ni kan, saya duduk berdua je. Saya dan Puan Mariam. So, bila berdua ni banyak tempat, memang banyak space lah. Bila banyak space, saya akan letak bilik baju, bilik kasut. Tapi bilik ni sepah. Bilik ni sepah. Korang aku rasa better duduk luar je. Okey? Sekejap, korang tunggu sekejap je, okey? Okey, ni saya dah ambil kasut. Sebenarnya bilik ni dulu adalah bilik Puan Mariam, Zoom, mengajar, semua dalam bilik tu. Tapi bila dia rasa macam terperuk kat dalam tu kan, and then dia move untuk, kalau korang biasa tengok pengedar dia, and then siapa yang selalu tengok live, selalu tengok dia live kat situ. Memang tu pot dia. Sebab dia tak suka duduk dalam bilik tu, sebab dia rasa macam tak happy. Okay? So, jom kita keluar. Okay, jom kita pergi. Kita tutup rumah. Jom. Okey, so kita dah naik kereta sekarang ni. Kita nak menuju ke tempat yang kita janjikan, tuan-tuan dan puan-puan. So, apa yang happy kali ni, tema kali ni yang dia orang bagi dekat saya adalah tema jenis piknik tau. Setiap episod tema dia lain-lain. So, sebab saya cakap korang kena tengok. Kena buka notification untuk korang orang yang pertama tengok dalam satu sesi tu. So, saya tak nak cerita panjang, saya nak cakap sikit pasal pengedar yang saya nak interview ni. Sebab saya dengar dia ni kan, dulunya dia buat bisnes kan, banyak bisnes dia buat. Kalau tak salah saya, dia banyak bisnes buat. And then, dia buat bisnes fat flare juga tanpa suami dia rasa macam tak support dia. Dia tak ada support daripada suami. So, saya nak tahu why suami dia tak support. Saya tahu why kebanyakan orang dekat luar sana bila isteri dia buat bisnes, and then why dia punya suami tak support. So macam mana dia boleh masuk dalam fat flare and then dia boleh dapat support. Dia dah dapat support, dia dah dapat redha suami, and then dia buat bisnes. Sekarang ni income dia 1 tahun ratusan ribu, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita ni orang yang bukan bisnes, kalau kita sebut ratusan ribu, saya rasa orang cakap kita ni gila tau. Ni orang dia pandai memasak, yang saya tahu dia pandai memasak, and then dia ni memang aktif. Mana-mana event dia tak pernah tinggal lagi. Kalau dalam fat flare ni dia tak pernah tinggal. Saya pergi ke Sabah, dia ikut pergi ke Sabah. Saya pergi ke Langkawi, dia ikut pergi Langkawi. Dia antara orang ataupun pengedar yang memang aktif dan sangat sukses di dalam di dalam fat flare sendiri. Sebab apa? Fat flare ni memang dah lama ramai orang kenal kat luar sana. Siapa tak kenal berdosa orang kata. So kita nak tengok, and then kita nak pergi sekarang ni dekat tempat tu, and then korang kena stay tune dan terus lagi support kita punya media sosial supaya kita boleh berkarya lebih dalam. Okey, jom. So, sebelum saya teruskan, so video ini disupport oleh Fat Flare sendiri, okey? Macam orang buat review. So, dekat sini nanti kita akan interview. So, saya rasa tak perlu kot cakap benda tu.
Linda. Hai, Saleh, kata lambat lagi datang. Itulah tu. Saya awal lah sikit sebab tetamu istimewa kan. So Kak Linda macam mana, sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. So hari ni Kak Linda, Kak Yes. Linda adalah tetamu yang pertama saya. So kita ada banyak segmen dan pelbagai jenis style yang kita akan buat. Saya nak tanya Kak Linda. Kenalkan diri Kak Linda dulu. Okey, sebelum tu jemput makan penat Kak Linda buat tadi. Kak Linda buat Kak Linda buat Tu tadi. sebab saya dah cakap dah. Saya kenal Kak Linda ni orang dia memang pandai masak. Okey, Kak Linda, nama Kak Linda Roslinda binti Rosli. Selesa panggil Kak Linda lah. Sebelum ni kita panggil makcik, tapi kita punya founder suruh tukar kita punya branding, panggil Kak Linda. Okey, Kak Linda dah berkahwin, dah ada 4 orang Dah anak. kahwin dah? Dah kahwin dah. Tengok selamat saya tak usah. Saya tengok nasib tadi. baik ya. Nasib baik. Nasib baik. Kau tak saya bagi kad tadi. Kak Linda dilahirkan di Perlis dan dibesarkan sampai umur 20 tahun baru kita berpindah ke Negeri Sembilan sebab abah Kak Linda memang orang Negeri So masa Sembilan. Kak Linda pindah Negeri Sembilan tu dah kahwin belum? Dah kahwin. Maksud dia Kak Linda pindah Negeri Sembilan dah kahwin lah. Tak kahwin ni, lupa pula. Kak Linda Ya main-main. masa dekat pindah Negeri Sembilan belum kahwin lagi. Faham? Sebab Kak Linda jumpa suami pun kat Perlis sebab kita sekolah sama-sama dulu, Cinta Monyet. Oh, Lepas tu sekarang ni Kak Linda menetap dekat Bandar Sarjana Putra. Faham. Kita beli rumah kat situ dan kita duduk di situ lah. Okey, faham. So Kak Linda dah kenalkan diri dia sebagai dia lah, bukan sebagai saya kan. Okey, so Kak Linda, saya ada beberapa soalan. So hari ni ada soalan, ada game, ada soalan yang boleh Kak Linda, kalau Kak Linda rasa nak nangis, Kak Linda nangis je, tapi bukan kat bahu saya. Nanti saya akan panggil orang lain untuk Kak Linda menangis bahu dia, boleh eh? Boleh, kita cuba. Nanti Mas Bro tengok saya mampus saya. Betul. Ida Fazira ada, kita test. Dah Fazira ada. Sebelum Kak Linda bisnes ni kan, Kak Linda banyak bisnes lain dulu. Pernah buat kan? Pernah. Okey, itu bukan soalan saya. Oh, bukan. Saya takut nanti diorang marah saya. Soalan saya Kak Linda, Kak Linda buat bisnes dulu. Betul tak Kak Linda tak ada dapat support daripada suami? Betul. Sebab dia punca dia dulu ni Kak Linda, macam Kak Linda kata tadi, ada cerita di sebalik ni. Selepas Kak Linda berhenti kerja, Kak Linda kerja dulu. Oh, Kak Linda kerja. Kerja sebagai tour consultant dan kerja Kak Linda tu melibatkan Kak Linda kena pergi luar negara dan sampai kena tinggal anak. Maksud dia kalau pergi luar negara tinggal lama kena lah. tinggal lama lah. Kalau contoh kita pergi umrah lagilah, dulu umrah kan 2 minggu. Betul? So Sekarang kena tinggal sekejap dalam masa 2 minggu kena tinggal anak. So bila anak dah besar nak sekolah, ada sikit masalah lah. Jadi Kak Linda ambil keputusan berhenti kerja. So bila orang perempuan ni, bila selalu ada duit, tiba-tiba tak ada duit, dia jadi masalah besar juga tu. Dia jadi macam seorang yang Tiba-tiba tak boleh nak shopping sendiri suka hati. Faham. Tiba-tiba dia jadi macam kemurungan jugalah. sampai tahap Lepas tu Kak Linda cuba juga cari solution sebab Kak Linda tak sukalah nak tunggu hujung bulan nak minta gaji suami apa semua kan. Jadi bila tu Kak Linda try lah, Kak Linda pandai buat kek, buat roti macam ni lah Kak Linda buat bisnes tu. Faham. Tapi itulah bisnes yang tak ada mentor, bisnes yang tak pernah, yang tak ada leader. So kita buat ikut suka hati kita. Nak kerja-kerja, tak nak kerja sudah. Nak kerja-kerja. Dia macam ni lah. Hari ni dapat untung banyak, esok tak payah buat. Hari ni dapat untung sikit, pergi beli McD lah petang ni. Itulah modal, itulah ni semualah. Itulah gaji. Dia tak manage pun tak betul. Faham. Jadi apa yang Kak Linda dapat adalah penat. Penat? Penat lah buat ni dah orang kata apa, daripada pagi sampai ke malam. Lepas tu COD pun kita, sebab kita tak nak manage kan. Semua benda kita buat. Jadi bila dah penat tu, bila Kak Linda nak cuba buat bisnes fake flare ni, memang dia tak halang tau, tapi macam menganjing tu selalu lah. Maksud dia macam Dia macam ni tak lama ni. dalam hidup ni banyak yang kita sebenarnya boleh buat, tapi kita dengar orang lain cakap kita tak boleh buat. Betul kan? Sebab itulah kadang-kadang suami ni dia nak menguatkan kita juga. Kadang-kadang biar dia rasa dia macam bilion, biar kita rasa stres, kita akan pergi lebih jauh lagi. Bukan senang kalau kita pun tak tahan dengan apa orang rapat kita cakap, macam mana you nak survive kat luar sana? Betul kan? Ya, itu macam sesi saya dah, Kak Linda boleh. Okay. Jadi masa Kak Linda mula tu macam tadilah selalu kena dia menganjing lah itu ini. Tak apa Kak Linda buat juga sebab duit pun dah keluar, modal pun dah keluar. Jadi buat juga, cuma Kak Linda tak ganggu dia, tak ajak dia pergi COD sebab Kak Linda boleh drive sendiri semua kan. Nak pergi post pun walaupun bodoh-bodoh tak reti nak post, buat juga sendiri sebab tak mau langsung bagi tahu apa pun masalah dekat dia.
Sebab Kak Ina tahu orang kalau dia dah memang dah tak support kita, kalau kita pergi cerita lagi masalah, Lagi marah. memang lagilah macam api lah kalau kita curah-curah minyak tu lagi kan. Faham? Jadi Kak Linda buat relax je. Buat relax je sampai lama-lama dia nampak proses kita. So Kak Linda, kita beralih. Tu soalan yang pertama tadi. Soalan yang kedua ni simple-simple je. Okey? Soalan yang kedua ni Kak Linda sendiri nampak dalam kalangan kita punya pengedar sendiri, leader-leader kita kan, ramai orang yang berjaya. Kak Linda dalam Fatflow berapa tahun dah? Masuk ni dah 4 ke 5 lah. 4-5 tahun dah kan. So Kak Linda ramai kenal orang Betul. dekat dalam Fatflow sendiri. Sebab Kak Linda pun saya tahu Kak Linda aktif, ramai orang kenal. Okey. So ramai di antara mereka ni ada yang dapat award daripada luar. Bagi seorang leader dan juga pengedar Fatflow, Kak Linda pernah tak teringin tak rasa-rasa Kak Linda untuk diiktiraf dapat award kat luar sana tu? Tu siap dah boleh bayangkan lah bila dia orang naik pentas, saya pun naik pentas. Oi. Macam tu lah, saya memang kuat berangan pun. Tapi berangan tu percuma. Betul, berangan tu percuma. Sebab berangan pun kadang-kadang dia macam doa juga. Apa yang kita fikir, apa yang kita rasa betul, tu semuanya doa. Jadi bila tengok orang tu memang sangat-sangat teringin sangat. Dan Kak Linda nak juga poster yang gambar jutawan Fatflow tu. Kak Linda nak juga. Kak Linda pernah edit tau gambar idol Kak Linda edit. Tak apa, itu doa. Tapi Kak Linda simpan sendiri lah. Kak Linda tak tunjuk lah kat orang Cuba lain. tunjuk dekat saya punya viewer boleh? Ada lagi benda tu Kak Linda simpan. Kak Linda ni dulu, dia adalah leader dia. Dia dulu masuk dalam Fatflow Maruah Aida. So, siapa tak kenal dalam Fatflow, siapa tak kenal Aida tu, bohong. So, dia adalah salah satu jutawan. Tahun lepas dia buat, saya rasa juta. Saya rasa 2 juta lebih. 2 juta lebih dia buat. So, Kak Linda ni dilahirkan oleh Aida. So, and then sekarang Kak Linda adalah leader yang baru. So, dia adalah leader kepada Team Power sekarang ni. So, sekarang ni Kak Linda punya income 1 tahun ratusan ribu, betul? Betul. Tahun lepas buat berapa? 400 lebih. 400 ribu. Suri rumah kan? Ya. Jaga anak dodoi macam ni, pakai kaki, kadang-kadang balas pakai mesin. 400 ribu tuan-tuan. Kalau kat luar sana, kalau kita bukan orang bisnes, saya dah cakap tadi, kalau kita bukan orang bisnes, orang cakap kita gila, kita cerita ratus-ratus ribu ni. Betul. Tak kena dengan suri rumah, dia orang cakap. Tapi kalau kita dalam bisnes, orang cakap benda tu biasa. Tak Betul payah kan? orang luar bos. Anak bos pula. Tak payah orang luar Salim. Masa saya dapat komisen kan kita ada slip gaji. Betul, sekarang punya sistem baru kan. saya Mudah kan? Memang mudah gila. Saya Faham? tunjuk kat husband saya. Husband saya dia punyalah susah pergi kerja, bawa kereta, tahan orang, tangkap orang. Dapat macam ni juga. Saya duduk rumah, duduk pokpek kat handphone, dapat macam ni juga. Betul, Bengang dia. betul. Kita ni sebagai suri rumah, kita kena buang orang punya pandangan. Selalu orang cakap suri rumah ni duduk rumah, jaga anak, tengok Faham? TV, cerita Faham? Korea. Lepas tu cerita Hindustan pukul 3 tu kan yang banyak serinya tu. Itu je orang selalu tengok suri rumah ni. Tapi je kita cuba alihkan pandangan orang, kita buktikan dekat luar sana yang suri rumah pun boleh berjaya, suri rumah pun boleh ada duit, suri rumah pun boleh ada saving. Dan Kak Linda mengaku jujur dulu kerja gaji banyak pun tak dapat pun bagi duit kat mak ayah sebab tolak itu, tolak anak, tolak itu, tolak ini. Bocor. Tapi sekarang ni bila buat bisnes, anak Kak Linda jaga sendiri. Pergi sekolah Kak Linda ambil, memang bersih lah. Bersih dapat bersih. macam tu. So jadi dapat bagi dekat mak ayah, siap dapat buat saving sampai boleh bawa mak ayah Kak Linda jalan-jalan. Dan baru-baru ni kita pergi Sabah, Kak Linda bawa mak abah Kak Linda jalan-jalan. Oh, dahsyat lah. Siap pergi Mabuk Island lagi. Mungkin separuh orang bahagia tu dia letakkan dia dapat piknik macam Kak Linda ni dia bahagia. Betul. Tapi kalau dia nak grand lagi kena bagi duit. Ada duit juga nak beli ni sandwich. Betul juga. Sandwich sekarang satu kotak 40 tau. Okey Kak Linda. Awan tinggi berkepul-kepul. Mantul. Okey, so statement pula. Okey, next Alright. session adalah kita buat game sikit lah. Tu saya duduk sila kan. Saya kena sila. So saya ada diberikan apa nama ni biskut. So biskut okey, ni kita kena letak kat dahi and then kita kena turunkan dia masuk dalam mulut. Siapa tak masuk, dia kena calit apa nama ni? Whipped cream ni dekat muka dia, okey? So Kak Linda ambil satu. Okey. Kalau Kak Linda tak dapat masuk, Kak Linda yang kena Saya tak main game ni. Mana ada? Okey. Kita sama-sama lah. Wajar dua hari. Kata sama-sama. Okey. Okey, kita letak kat dahi ya. Okey. Okey, tak jalan lah. Sikit.
Kak Ida. Kena. Okay, Kak Ida. Untuk round pertama Kak Ida dah kalah. Aduh. Wih, banyak. Aduh. Habis pipi merah aku. Wow. Dia tak lekat lah. Tak boleh letak situ. Tapi Okey, dia ada 3 kali tau. woi, jangan kali ni je dah. Ya. Okay, nak ambil kita tu. Habis aku hari ni. Okey? Kak Ida, daripada atas balik. Okey. 1, 2, 3. Tipu. Okay. Kak! Tipu. Saya kan jadi panggil Ah, ni. tipu. Betul Kak Ida. Tak ada. Cepat ah. Okey, dah. Okey, dah. Okey. Okey. Dah cukup. Saya rasa cukup sampai situ saja. Awan tinggi berkepul-kepul. Mantul. Okey, Kak Linda, tadi kita dah buat game. Alright. Kak Linda sepatutnya tak boleh bagi saya. Oh, ya ke? Saya tak boleh kalau saya buat. Sahalim pun kena buat. Okey. So, seterusnya Kak Linda, kita ada lagi 3 soalan. Okey. Soalan ni memang saya kalau dengar pun saya sedih juga sebab dalam kehidupan saya rasa kalau kita hidup ni tak ada benda yang kekal kat kita. Betul. So Kak Linda, saya nak bagi soalan ni kat Kak Linda. Kalau Kak Linda nak nangis, Kak Linda nangis je. Tak ada masalah. Oh, belum Belum lagi. Okey. Okey Kak Linda. Andai kata kan kita tak tahu satu hari nanti mungkin Puan dan Puan Mariam, saya pun dah tak ada. Kan? Saya nak tanya sendiri Kak Linda, adakah Kak Linda masih lagi dengan Fat Fleur bersama tim saya ataupun Kak Linda dah tak buat dah Fat Fleur ni? Ui, sedih ni. Kalau Kak Linda lah, jujur kena cakap, masa mula-mula kita join dulu, memang hanya nak buat bisnes, cari income apa semua kan. Tapi sekarang ni, bila dah lama, 4 hingga 5 tahun dah kita dalam Fat Fleur, benda ni dah jadi sumber pendapatan. Dah macam Kak Linda dah bekerja dah dengan Fat Fleur. Jadi, Kak Linda rasa tak perlu kot kalau Kak Linda nak stop. Memang Kak Linda kena teruskan. Dan macam kita tahu lah impian Puan Mariam sampai dia nak buat sampai luar negara apa semua kan. So kita Fat Fleur sekarang pun kita dah macam keluarga, kita dah kuat dah untuk sama-sama kita teruskan apa yang Puan Mariam impikan. Tapi janganlah pergi lagi. Sebab banyak lagi yang Kak Linda belum dapat capai lagi. Sebab kita Kak tak Linda tahu. memang perlukan sehalim dengan Puan Mariam untuk guide kami lagi. Faham. Soalan yang terakhir, kita nak wrap dah ni. Oi, sekejap Saya dah tak sabar. Matahari Tak dah sabar masuk nak dekat makan. Oh, tak sabar nak makan. Makan dulu kalau nak makan. Senam comot dah. Habis lipstick Kak Linda. Okey, soalan yang last sekali Kak Linda kan. Dulu Kak Linda tengok saya ni kan. Tapi ramai orang cakap kan, bila dia tengok saya ni sombong, saya ni garang kan. So bagi tiga benda. Bukan tak cakap 3 benda. Tiga yang Kak Linda rasa bila First tengok impression saya, inspiration kan. Tu lah tu. First impression. Betul. Tiga. Saya nak 3. Okey. Apa yang Kak Linda pandang first time tengok saya? Okey, saya ingat kita mula jumpa dekat office lama dulu. Faham. Ingat tak? Ingat. Masa tu saya pergi hantar buah mangga harum manis. Betul. Ingat. Tapi masa tu saya makcik-makcik lagi. Betul. Dengan Kak Linda tudung. pakai tudung sarung ke? Sarung tu kan. Memang makcik-makcik gila. Pergi tu saya mula-mula jumpa saya ingat bos Cina. Saya Salim ni Cina kot, mualaf kot. Wajar. Tapi bila tu lah satu saya ingat Salim ni mualaf. Lepas tu saya tengok sebab masa dulu selalu tengok Puan Mariam je live. So boleh jarang-jarang masuk kan. Jadi saya mula saya takut juga nak menghampiri tu. Saya takut orang jenis nampak macam orang serius kot. Macam nampak je serius sikit lah. Tapi lama-lama rupanya lebih kurang saya juga. So Kak Linda cakap first impression Kak Linda, saya ingat saya ni mualaf. Saya ingat mualaf. Betul, Lepas tu serius lah saya tu. ni apa? Serius, macam orang serius. Orang serius lah. Lepas tu nampak lah macam bos-bos sikit. Orang panggil apa? Bosi Ya, agak. Nampak lah dia punya bos-bos tu.
So Kak Linda, saya rasa sampai situ saja. Thank you Kak Linda sebab bagi masa dekat kita orang. Terima kasih juga sebab jemput Kak Linda. Terima kasih. Sama-sama. Sorry. Sama-sama. Okey, Kak Linda, kita jumpa next. Siapakah kita akan panggil? Sebelum tu kita berpantun dulu boleh? Boleh. Awan tinggi berkepul-kepul. Mantul. Mantap ke mantul? Kak Linda ni. Lain sekali. Awan tinggi berkepul-kepul. Mantul. Thank you.